أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah hari ini kita akan melihat satu amalan yang berkat, iaitu amalan bersahur. Ya, barang sesiapa yang bersahur maka dia akan mendapat keberkatan. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tasahharu fa inna fi suhurin barakah. Ya, bersahurlah maka sesungguhnya pada sahur itu terdapat baginya akan keberkatan. Maka sesiapa yang tidak bersahur, maka dia terlepas keberkatan tersebut. Jadi bilakah masa yang sesuai untuk kita bersahur? Ya, diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, tasahharu na ma'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, pada satu hari ini, ya, sahabat ini telah bersahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kumna ila solat. Kemudian kami bangun untuk mendirikan sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang subuh. Qultu kam kana qadra ma bainahuma. Aku telah bertanya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapakah jarak antara keduanya? Antara sahur dengan juga sembahyang subuh. Qala khamsina ayat. Maka Nabi pun menjawab 50 ayat Al-Quran. Jadi seelok-eloknya kita lewatkanlah sahur. Ya, tetapi janganlah terlalu lewat. Dan juga janganlah terlalu awal. Ya, Nabi kata sahur seeloknya adalah 50 ayat sebelum daripada fajar. Kalau kita lihat di dalam Imam Nawawi dalam mensyarahkan hadis ini, maknanya jarak antara kedua waktu tersebut adalah kadar bacaan 50 ayat Al-Quran. Padanya galakan untuk melewatkan sahur sebelum waktu fajar. Janganlah, kalau sahur tu janganlah terlalu awal dan juga janganlah terlalu lewat. Ada setengah tu jenis pelik lah kan. Dia bangun sahur pukul 12.30 malam. Kalau 12.30 malam tu bukan sahur, tu namanya menteka darah tengah malam. Tu namanya makan tengah malam. Nah, sahurnya eloknya kalau sekarang ni lah, subuh sekarang pun dalam pukul 6 suku, ya 6 lebih macam tu lah kan. Seeloknya sahur ni dalam pukul, ya, 5.30 ataupun pukul 5. Seeloknya seperti itulah kan. Kalau pukul 12 tengah malam tu bukan sahur, tu namanya, ya, menteka darah tengah malam. Tu namanya makan tengah malam. Sahur ni eloknya pada pukul 5 pagi ataupun 5.30. Maka bangunlah sahur, jangan tinggalkan sahur. Kerana apa? Di dalam sahur ini ada satu keberkatan yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ammar Al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslun baina ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatun sahari. Ya, Nabi SAW berkata di dalam hadisnya, orang Yahudi dan juga orang Nasrani, iaitu ahli kitab, juga berpuasa.
Nak membezakan antara kita dengan ahli kitab adalah sahur. Orang Yahudi dan juga orang Nasrani juga berpuasa, tetapi mereka tidak bersahur. Bagi orang muslimin, orang muslimin juga berpuasa, tetapi orang muslimin mereka bangun sahur. Itulah membezakan antara Islam dan juga Yahudi dan juga Nasrani, iaitu ahli kitab. Nak membezakannya adalah kita bangun sahur, orang ahli kitab mereka tidak bangun sahur. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mas sahurun mu'min al-tamr." Sebaik-baik sahur orang mukmin adalah dengan buah tamar. Sebaik-baik sahur adalah kita memakan buah tamar. Itulah sahur yang paling afdal. Boleh tak kalau kita sahur dengan benda yang lain? Contohnya, kita sahur dengan memakan nasi. Boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi sahur yang paling afdal, sahur yang paling baik adalah kita memakan buah tamar. Bagi mengelakkan kita lapar yang berpanjangan, maka bolehlah kita makan perkara-perkara yang lain. Kalau kita tidak bersahur, maka tidak adalah kita terlepaslah satu peluang untuk mendapat keberkatan pada puasa tersebut. Sahur juga membezakan antara kita dan juga ahli kitab. Maka bangunlah sahur, janganlah malas. Sekurang-kurangnya sahur itu adalah minum segelas air. Kalau tak sempat sangatlah kan, minum segelas air itu juga dikira sebagai sahur. Tetapi sebaiknya adalah kita makanlah sahur tersebut, supaya kita tidaklah terlalu lapar apabila kita nak berpuasa. Tambahan pula bagi orang yang gastrik. Bagi orang yang gastrik digalakkan untuk makan banyak pada sahur tersebut. Supaya apa? Supaya kita dapat tahan daripada sakit perut tersebut. Dulu saya pernah dengarlah ada satu ceramah kesihatan. Dia kata bagi orang yang sakit gastrik ini boleh saja untuk berpuasa. Tetapi pada sahurnya digalakkan untuk memakan makanan seperti oat. Supaya apa? Supaya makanan tersebut tahan lama di dalam perut. Dikatakan dengan memakan oat boleh tahan sehingga ke petang. Kalau tak boleh tahan pun sampai ke petang, kemungkinan sampai ke 3 ke 4 petang. Itu yang disebutkan oleh doktor pakar. Kita boleh lihat di dalam ceramah mengenai puasa yang diadakan di Lubuk Merbau tempoh hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Nanti saya letakkan linknya di dalam komen tersebut mengenai ceramah bulan puasa tersebut, insya-Allah. Sekadar itu saja pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.